Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah ya Tuhan kami, kayakan kami dengan ilmu, wa zayyinna bil hilmi, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, sabar dan santun. Wa akrimna bit taqwa, dan muliakan kami dengan ketakwaan, wa jammilna bil afiyah, dan kurniakan kepada kami akan kesehatan. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi, wahai Tuhan keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna binuril fahmi, dan muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Waftah alaina bima'rifatil ilmi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sambungan kitab Penawar Bagi Hati muka surat 56 sebagai tazkirah kita, mengisi tazkirah. Jadi bulan puasa ni kita boleh gerak sikit tiap minggu lah. Tiap minggu kita boleh jumpa, dan hasrat saya tu kita dapat baca kitab Penawar Bagi Hati. Sebab lain daripada bulan Ramadan, kita boleh baca sebulan sekali je. Itu tak campur kalau tuan-tuan sakit ke, tuan-tuan absent. Saya tak apa, saya tak mari. Tuan-tuan tak mari tu tak datang tu yang rugi. Jadi kita baca kitab Penawar Bagi Hati sambungan muka surat 56. Kata Tuan Pengarang, dan ketahuilah bahawa harta itu tiada dicelakannya semata-mata. Situ. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Tuan Pengarang, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikannya rahmat dan kita memperolehi manfaat daripada ilmunya. Dan ketahuilah dengan yakin, dengan sungguh, bila kita ada ilmu datang yakin. Datang yang dipanggil haqqul yaqin. Waktu Tuhan sebut tu kan, apa nama? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalaulah demo tahu dengan ilmu yang yakin. Nak dapatkan ilmu dengan yakin tu dengan ada panca indera. Alat Tuhan beri mata, telinga, mata ada, sihat boleh pakai. Alat dua tu insya-Allah boleh faham, boleh ilmu. Tapi kalau mulut je guna tanpa menggunakan mata dan telinga, maka tak dapat apa. Cakap je. Ustaz cakap sebab nak mengajar. Jadi kita kena kurang cakap, banyak dengar dan banyak melihat. Maka itulah jalan untuk mendapatkan ilmu. Bila dapat ilmu barulah datang yakin. Daripada yakin itulah ia mari pula martabat yakin yang lain. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tu 'ainal yaqin. Lepas ilmu yakin Tuhan sebut ainul yaqin. Ainul yaqin ni bila dema boleh tengok dengan mata kepala. Di antara benda yang awal-awal Allah Ta'ala seksa bagi orang yang derhaka ialah diperlihatkan neraka ketika dia menghadapi sakaratul maut. Nazak. Ketika nazak tu Tuhan beri tengok. Dulu dia tak percaya. Tak percaya adanya balasan seksa, balasan baik. Jadi Tuhan perlihat kepada dia. La tarawunnaha 'ainal yaqin. Maka diperlihatkannya neraka jahanam, maka ketika itulah dia percaya sungguh dengan mata kepala. Barulah datang pula lepas tu dipanggil haqqul yaqin dan sebagainya. Baik. Jadi ketahuilah dengan sungguh, dengan yakin bahawa harta itu sebenarnya tiada dicelakannya semata-mata. Sebelum ni
Syekh kita, Syekh Abdul Qadir Al-Mandini rahimahullah taala, beliau menyebut berkenaan tentang bahaya ataupun kecelakaan seseorang itu yang mencintai harta benda. Mata benda. Harta benda, mata benda serupalah. Tetapi sebenarnya harta tu tak dicela. Bahkan dah yang dicela siapa dia? Bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada beribadat. Harta yang melalaikan itulah yang dicela. Tapi hakikatnya harta tak cela. Hakikat benda ciptaan Allah Ta'ala ni tak ada celaan, tak ada kekurangan, tidak ada namanya buruk. Adapun harta yang menolong atas beribadat, maka ia dipuji. Sebenarnya harta tu tak ada lah dipanggil dicela ataupun dipandang hina. Yang dicela itu ialah perbuatan hamba. Sebagaimana selalu kerap saya ulang, bahawa benda ni tidak ada hukum. Benda ni tidak ada hukum, termasuk harta. Pakaian kita baik, makanan baik, apa lagi? Semua benda yang Tuhan cipta, dia tak ada hukum. Yang datang terbit hukum ni ialah perbuatan hamba. Apa dia? Perbuatan hamba. Mana lesu je ni? Puasa ni. Nampak lesu belaka ni. Puasa. Puasa nama nampak lesu lah. Kalau gitu saya pun lesu juga ni nak air. Nak air banyak cakap. Baik. Apa tadi? Benda Tuhan cipta ni dia tak ada Tuhan cela lah. Yang jadi cela, jadi dipuji ni terhasil daripada apa? Perbuatan hamba. Perbuatan hamba, hukum tu seperti wajib, haram, sunat, makruh dan sebagainya. Makan babi. Dengan babi, contoh babi, apa hukum dia? Hukum babi tak ada hukum. Tak ada hukum. Makan babi baru datang hukum haram, betul kan? Ni tak pasal-pasal babi ni haram ni. Kalau babi tu dia cakap, dia kenapa aku yang haram dia? Dia tak ada haram, benda ni tak ada haram. Makan nasi lemak, apa hukum dia? Harus. Nasi lemak tak ada hukum. Makan nasi lemak yang dicuri daripada warung Pak Mat, haram hukumnya. Tengok masyarakat kita lah. Kalau lori ayam aksiden, orang berebut ambil ayam tu. Cuba lori babi yang aksiden, haram ni, haram. Padahal tula je. Mana? Tak ada kata ambillah ayam ni. Orang kawan tu kena musibah, aksiden, kita boleh pula tambah recah, tambah perisa, ambil pula ayam ni. Babi tak mau ambil. Haram, ayam boleh makan. Sama juga haram. Haram. Tu masyarakat kita ni dia tak ada ilmu. Sebahagiannya. Roti gardenia baru ni bila, bukan baru ni lah, tahun bila. Lori roti gardenia terbalik. Habis semua orang berhenti ambil roti gardenia. Kesian gardenia. Baik, mana tadi? Jadi harta ni dia jadi asbab. Asbab seseorang itu hina, asbab seseorang itu celaka, dan asbab punca kepada seseorang itu selamat ataupun mulia. Itu sebab Nabi kata apa? Sabda Nabi SAW, ni'mal malu salih lil mar'is salih. Maksudnya apa? Sebaik-baik harta ialah yang baik itu bagi seseorang yang baik. Jadi harta ni kena pada tangan orang yang soleh harta tu jadi baik. Tapi kalau jatuh harta tu pada orang yang jahat, orang yang fasik, maka habislah harta tu. Akan menimbul mafsadah, kerosakan berbanding maslahah. Dia hadis ni sebenarnya ada cerita dia. Hadis ni dia berkaitan dengan seorang sahabat Nabi, nama dia Sayyidina Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Ketika dia peluk agama Islam,
lantas dia dididik oleh baginda Nabi SAW. Maka Nabi SAW melihat bila dia didik Amru ni, maka dia lihat ada satu sifat yang menonjol pada Amru bin Al-As. Masjid Amru. Masjid Amru ada kat Mesir. Ke Mesir Amru. Berkat daripada kata-kata dan doa Nabi SAW. Jadi sifat apa yang ketara pada Amru? Sifat berani. Nabi SAW kata apa? Inni uridu an ab'athaka ala jaishin. Aku nak melantik kamu menjadi panglima tentera, panglima perang. Fayusallimakallah, moga-moga Allah Ta'ala menyelamat kamu. Wa yughnimaka, dan Allah Ta'ala mengayakan kamu dengan harta ghanimah. Wa arghabu laka minal mal raghbatan salihatan, dan aku berdoa kepada Allah supaya kamu mendapat harta yang baik. Bila Nabi doa macam ni kepada Amru kata apa? Aku ikutmu ya Rasulullah. Aku memeluk agama Islam bukan nak harta benda. Maka Nabi kata, ya Amru, ni'mal mal, ni'mal salih, ni'mal malu salih lil mar'i salih. Ini terbit hadis yang kita baca ni. Harta yang baik, sebaik-baik harta itu ialah jatuh kepada individu orang yang baik. Orang yang macam mana? Orang yang ada amanah, orang yang ada integriti, tak pecah amanah, tak bawa lari harta orang, duit orang. Ini yang sebenar yang ditekankan oleh Nabi SAW. Orang kita duk sebut integriti, Nabi sebut lama dah berkenaan dengan integriti. Atau Amru ni dilantik menjadi ketua. Sifat ketua ni antaranya kena ada amanah, integriti. Selain daripada kena kuat, gagah dan sebagainya, cerdik. Itu cerita berkenaan tentang hadis ini. Walau bagaimanapun, tiada sepatutnya, ni adab ni, adab yang ada pada orang beriman ni tak patut membanyakkannya. Walaupun Islam tidak menghalang seseorang itu mencari harta, mengumpulkan harta, menjadi orang yang kaya, tapi di sudut adab ni tak molek, tak comel. Kita memperbanyakkan harta tanpa ada alasan sebab yang munasabah. Bahkan yang lebih utama, diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Kerana doa Nabi SAW. Jadi nak cari harta ni padan, cukup kafaah dengan kita, kifayah dengan kita, jangan lebih. Itu ulama sebut ma aqalla wa kafa. Apa-apa nikmat, harta benda, kurniaan yang Tuhan beri padamu, sikit, wa kafa, dan memadai, khairun, itu lebih baik, mimma, daripada perkara yang banyak, wa alha, tetapi melalaikan. Ini bimbang, bila harta banyak ni jadi lalai. Nabi dia doa aja dalam kitab ni disebut Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan, wa fi riwayatin kafafan. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Nabi Muhammad SAW dalam bentuk qutan, makanan. Qut ni maknanya makanan asasi. Kalau kita makan apa? Tak makan tepung, roti, kita makan beras. Tapi kalau negara Arab, negara-negara tertentu, makanan asasi dia tepung, gandum. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ialah dalam kecukupan. Jadikan rezeki keluarga Nabi Muhammad ni, Nabi doa supaya dalam keadaan mencukupi. Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bahawa pada doa ini tiada sepatutnya bagi mereka yang berakal yang waras, sehat, sejahtera, yang elok, berdoa dan menuntut sesuatu itu lebih daripada qadar keperluannya. Lebih daripada qadar jadi apa? Lebih daripada kemampuan kita jadi apa? Jadi penat. Jadi kita minta apa yang padan, cukup dengan kita je. Kalau lebih, dia akan jadi, akan ada tercicir. Ada benda yang tak balance, tak seimbang. Kejar dua-dua, kan? Kalau boleh seimbang, lagi molek, lagi bagus. Sebab ada sahabat Nabi, saya lupa, kat Mekah ke Madinah,
Tanah yang dia wakaf tu sampai sekarang diuruskan. Siapa? Osman, Saidina Osman ke siapa? Madinah ke Mekah? Saya lupa lah. Madinah kan? Madinah kan? Apa Saidina Osman? Saidina Osman. Tanah yang diwakafkan sampai sekarang diuruskan. Tengok, orang kaya. Islam tidak menghalang tuan-tuan kita semua jadi orang kaya. Sebab agama kita dah tunjuk dah. Contoh susuk tubuh yang mulia sahabat Nabi namanya Saidina Osman. Mewakafkan tanahnya sampai sekarang diuruskan. Tengok, orang kaya yang soleh dapat menguruskan hartanya jadi harta baik. Dia mati lama dah, tapi seolah-olah hidup. Seolah-olah dia itu menguruskan. Padahal mati dah, orang menguruskan harta dia sampai sekarang, mengalir pahala dia. Jadi kita jadi kaya belaka dah lepas ni. Boleh jadi kaya semua, insya-Allah. Bila ada harta jadi kaya, jangan tunggu kaya bawa sedekah. Apa yang ada, kemampuan kita beri. Kita simpan ni harta benda belum tentu kita dapat nikmati. Tuan-tuan banyak duit kan, tuan-tuan banyak tanah berekar-ekar kelapa sawit, tuan-tuan boleh nikmati. Tuan-tuan mati kejap lagi tak ada dah tuan-tuan nak rasa. Tu ada harta, tuan-tuan nikmati sungguh-sungguh. Ini nak keluar berjalan pun Allah kedekut, tak hidung masing. Ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, dia ada anak 9 orang, tak pernah bawa berjalan, tak pernah bawa berjalan. Sampailah seorang Allah Ta'ala uji ni seorang anak dia daripada 9 orang jadi 8 lah. Mati. Bila mati tu anak perempuan dia yang sulung mati. Bila mati, orang Jawa kata mati kasar pula, meninggal dunia. Meninggal dunia. Mati ni kasar kan? Bahasa mati ni untuk haiwan ustaz. Meninggal dunia. Bila meninggal dunia tu, kemaslah barang-barang dia, bilik apa semua, jumpa sepucuk surat. Antara benda yang dia luah dalam surat tu, dia kata ayah tak pernah bawa jalan ni. Ayah-ayah ni. Kalau ada saya minta maaf saya bukan kata siapa-siapa. Ni cerita benar ni. Orang yang sangat dekat dengan keluarga sebelah isteri saya. Tak mau ceritalah siapa sebab ada live ni. Kalau sampai kat kampung saya, salah besar. Jadi dia luahlah dalam surat tu, antara bendanya dia kata ayah tak pernah bawa pergi berjalan. Menangislah ayah ni, ya Allah Akbar, menyesal. Duit banyak. Memang kita kenal lah dia banyak duit, tanah dia bekas pengetua. Bekas pengetua. Mana tempat dia jadi pengetua ni? Siapa jadi pengetua ni? Mungkin ada pesen macam tu lah. Mana daerah dia jadi pengetua kat sekolah tu, ada tanah dia. Memang banyak. Dungu, Magang, Ketek, Mamang, ada belaka. Tanah dia. Banyak sungguh. Siapa ada tanah tu? Jual-jual lah. Jual-jual lah. Ataupun ada harta banyak, kita gembirakan ahli keluarga kita. Nabi sebut apa? Sebaik-baik kamu ialah orang yang baik kepada keluarganya, baik kepada isterinya, baik kepada anak-anaknya. Jadi dia menyesal lah. Ustaz ni, ayah dia ni ustaz. Ayah dia ni ustaz. Jadi lepas pada tu dia berubah. Dia berubah. Jadi harta ni tuan-tuan, dia sebenarnya ialah bersifat sementara. Bukan hak kita. Kita mati je, terus automatik akan bertukar tangan. Bukan atas tangan demo. Demo tak boleh bawa harta masuk dalam lubang kubur, semua tahu. Orang tua saya. Orang tua saya bukan orang tua saya, orang tua sebelah orang tua saya. Orang mana ni? Orang tua mana? Saya adalah. Orang tua. Ada saya nasihatkan dia. Tanah ni biar bagi tu siap-siap. Allah ustaz. Saya letih daripada muda. Ada tanah takkan nak berikan anak-anak. La haula wala quwata illa billah. Dah cari harta selama ni untuk siapa? Untuk anak lah. Kita sedekah niat, kita cari duit, cari litih ni, kita niat nak sedekah ke siapa? Hak mula-mula. Bukan orang negeri sebelah, orang kampung sebelah, orang negara sebelah. Keluarga kita. Kok keluarga kita suatu hari nanti susah, siapa keluarga kita? Anak kita. Jadi harta ni, cari harta, awal-awal niat tu nak apa? Nak bantu, nak tolong. Bukan nak jadikan harta tu melemahkan atau memanjakan nafsu kita. Ni. Tuan-tuan nak tahu nafsu kita ikut, kita manjakan, nak tahu bila? Ni sekarang bulan Ramadan.
Sebab Poktan, Iblis, Tuhan belenggu, Tuhan gari, Tuhan penjara kan. Jadi kalau bontok kita ni, minta maaf ni, punggung kita ni berat nak semayang, 8 hilang, gaib. Gimana? Tak tahu Ustaz. Ke kubur ke mana tak tahulah. Gaib hilang. 8 je hilang. Tuan-tuan, tarawih ni berapa rakaat sebenarnya? Mazhab Syafi'i 20. Mazhab Syafi'i. Okeylah Ustaz. Mazhab lain, Mazhab Hanafi 20. Dua mazhab baru. Mazhab Maliki 20 juga. Satu lagi Ustaz, Hanbali 20 juga. Tu masjid ni 20 kan? 20. Kalau 8 Ustaz boleh pahala tak? Boleh, tapi tak sempurna. Sebabnya tarawih hak sebenar 20. Bukannya 8. Demo buat 8. Bila buat, sebab apa buat 8? Ngantuk mata lah. Mana? Betul tak ngantuk kan? Bila bulan puasa ni malam ngantuk mata kan? Saya ingat saya seorang. Nanti kita serupa lah. Ingat saya kena penyakit ngantuk bulan Ramadan. Dia letih lah. Bulan Ramadan ni siang kita berpuasa, jadi malam cepat letih. Boleh kan? Memang Tuhan suruh kita rasa letih, rasa susah, seperti orang yang susah ketika kita menunaikan ibadat puasa. Tengok nanti depan Tuan Pengarah sebut kenapa kita kena berasa susah. Nanti dia disebut depan. Saya tak nak sebut awal sangat lah. Sambung tadi. Rasulullah menunjukkan, kalau ada saya tertinggal apa-apa, beritahu. Saya takut saya ada tertinggal nak cakap. Jadi kita cari harta ni jangan sampai lebih daripada kadar kemampuan kita. Sebab apa? Nanti memenatkan kita. Kadar keperluan itu berlainan, berbeza. Kita tak boleh sama. Keperluan kita sebulan 6,000. Orang lain kita nak sama juga dengan kita, tak boleh. Kita duduk Parit Raja tak sama orang duduk kat mana? KL. 6,000 orang duduk Parit Raja mewah dah, banding orang nak dapat 6,000 sebulan duduk KL. Boleh jadi 6,000 duduk KL ni dikategorikan miskin lagi. Tahu KL. Sebab apa KL kan? KL. Kuala Lumpur. Orang Kuala Lumpur boleh jadi 6,000 miskin lagi. Tak acik 6,000 boleh bantuan lagi. Kita tak puas hati. Kena tengok berlainan tu. Syekh kita sebut dah, keperluan itu berlainan, berbeza dengan sebab berlainan, berbeza kelakuan hal keadaan manusia. Tak sama. Dia bini sore, demo bini pak. Tak sama. Demo tak ada bini, kami ada bini. Tu. Demo anak 10, kami sore aja. Tak sama. Tetapi yang dipuji ialah sekadar mampu mengerjakan ibadat dengan sebabnya. Jadi harta ni dia bukan celaan. Allah Ta'ala tak cela. Bahkan Allah Ta'ala cipta apa pun benda daripada awal bukan untuk dicela. Tapi yang jadi cela tu hasil daripada perbuatan hamba ataupun mukallaf. Jadi harta ni kalau ada sifat yang perlu kita sulami pada diri kita, bukan pada harta tapi pada diri, ialah sifat apa? Sifat qanaah. Sifat apa? Qanaah. Imam Syafi'i sebut dalam satu syair dia, idza ma kunta za qalbin qanu'in, apabila kamu ni mempunyai harta yang qanu', harta pula qalbin za qanu'in, hati yang qanu', hati yang qanu' ni hati yang qanaah. Qanaah ni apa? Rasa cukup apa yang ada. Fa anta, dia kata, Imam Syafi'i kata, fa anta wa maliku, dan raja di mana ni? Raja di dunia. Sama je. Kamu dengan Sultan Johor sama je. Kamu dengan yang di Pertuan Agong sama je. Bahaya ni. Sama dari sudut apa? Cukup. Padai dah. Cukup. Sayalah raja di Johor ni. Sebab Imam Syafi'i itu kata, raja dari sudut mencukupi apa harta yang ada pada kita. Itu Imam Syafi'i pesan. Tengok lagi lepas pada tu. 3 kebinasaan bila harta lebih daripada kadar yang memadai. Kena tahu. Kalau saya nak juga cari juga harta lebih daripada kadar kemampuan yang sebenar, apa kebinasaan yang boleh terjadi, yang bisa mampu keberangkalian berlaku, Bukan tak boleh tu, boleh. Tapi
Kebinasaan itu ada kalau kita tak hati-hati. Adapun apabila harta itu lebih daripada kadar yang memadai, lebih, kita sepatutnya sebulan perlukan 6,000, tapi kita usaha untuk dapat 18,000. Lebih itu. Sepatutnya 6,000 ni cukup dah padan dah. Nak jalannya lebih maknanya kita dah cukup padan dengan melengkapi semua benda yang kita nak. Tapi kita cari juga benda yang lebih daripada itu. Maka ada 3 kebinasaan di sana kalau kita tak hati-hati. Ingat ni, bukannya confirm bila kita cari harta banyak jadi binasa dah. Kalau tak hati-hati. Tu. Pertama, ia menyeru, harta yang lebih tu akan menyeru, mengajak kepada buat maksiat. Maka orang yang kaya lebih berkemampuan mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Tengok. Orang miskin ni orang susah. Tu sebab Tuhan suruh kita berasa susah seperti orang susah pada bulan Ramadan. Selama ni 11 bulan kita senang. Bila senang, nak buat maksiat tu lebih mudah daripada orang yang susah. Tu Syekh kita sebut. Betul tak? Cuba sekarang ni nak cakap pun susah lah Ustaz. Cuba kalau tak bulan puasa, dia bawa beg sana, bawa beg sini, tahu bawa beg kan? Dia bergosip sana sini. Tapi bila bulan puasa ni utama cakap dah cukup lah. Kalau orang kata ke dia je, orang nak marah ke dia, nak buat nak bagi kemarahan dia meledak, dia pun tak cakap juga. Sebab apa? Dia ingat sabda Nabi, kalau orang buat mu nak marah pada bulan puasa ni, mu kata apa? Kuntu shaiman ataupun inni shaim. Aku berpuasa. Jadi bulan puasa ni kalau kita cakap aku puasa, dia tak jadi riak, tuan-tuan. Tak jadi riak. Lain kalau puasa Syawal, puasa sunat nanti, Isnin Khamis, saya puasa. Boleh jadi riak, Tapi kalau Ramadan, saya puasa tuan-tuan. Saya puasa hari ni. Alah, ustaz macam dia seorang puasa. Dia tak ada isu. Cuma kenapa Nabi kata suruh kata gitu kepada orang yang nak buat kita marah, supaya dia ingat dan kita ingat kita berpuasa. Maka kita jaga perkataan, kita jaga perbuatan daripada tindakan, daripada sifat amarah kita tu. Sebut aku berpuasa tu bukan nak riak, tapi nak beri peringatan. Sebenarnya tazkirah ni tak padan tak perlu setengah jam pun, 5 hingga 5.30. Tazkirah saya puasa. Padan dah, cukup dah Haji Jafri. Hari ni slot tazkirah saya ialah saya puasa. Faham kan? Dah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tu. Jadi bila kita senang ni, potensi ataupun peluang jalan kita nak buat jahat, nak buat maksiat, benda yang Allah Ta'ala murka tu mudah banding kalau susah. Orang miskin ni susah, orang fakir ni susah. Jadi tu antara maqasid, tujuan Allah Ta'ala suruh kita puasa, iaitu merasa susah orang yang susah. Dan antara memelihara daripada maksiat itu engkau tiada berkemampuan mengerjakannya. Antara benda yang boleh menghindarkan maksiat ialah kita tak mampu nak buat maksiat. Faham tak? Bila kita puasa kita nak agak lembek macam tadi ya? Puasa ke nampak lesu je. Tak mampu nak buat benda. Yang tahunya kepala otak ni 7.22. Hak tu je dia fikir. Hati. Kalau boleh buat wirid tu, buat wirid lah 7.22. Sebab hari ni 7.22. Dan sabar pada ketika berkuasa itu. Orang yang sabar apabila dia ada kuasa. Dia itu raja, dia itu Perdana Menteri. Ketika tu dia sabar untuk mengena, nak kena ke orang. Lebih suka daripada sabar pada ketika lemah. Dan sabar pada ketika berkuasa itu lebih sukar daripada sabar ketika lemah. Orang ada kuasa, dia nak sabar susah daripada ketika dia senang. Tu apabila orang yang ada kuasa, dia boleh sabar. Ini orang bagus. Bagus punya orang. Tapi kalau dia itu ada kuasa, dia tak boleh sabar, dia lah orang yang paling celaka. Tapi nak beritahu, sabar orang yang berkuasa dengan sabar orang yang lemah, maka orang yang sabar ketika berkuasa itu lebih baik. Sabar orang yang ada power, yang ada harta itu lebih baik. Tuan-tuan tengok Qarun, time dia susah, baik.
Time senang, habis lupa diri. Nah, masa dia susah dulu, baik. Yang diriwayatkan bahawa Qarun ni masa susah dia tetap nak tolong orang. Tu sebab bila Qarun jumpa Musa alaihissalam minta doa supaya kayakan dia. Musa mu doalah pada Tuhanmu, minta supaya aku ni kaya. Dia tahu Nabi Musa doanya mustajab. Minta doa Qarun jadi kaya. Bila kaya berubah. Berubah 360 darjah Celsius. Kedua, nampak serius lesu sangat kan? Ia menyeru, harta yang banyak ni akan menyeru, mengajak kepada bersedak-sedak. Tengok masa kita senang nak makan. Sekarang ni susah nak makan, kan? Sebab memang kena tahan. Tapi masa sebelum ni 11 bulan, kita ni susah nak lapar. Tak ada lapar kenyang dah. Nah, betul tak? Tak ada lapar, tak kenyang dah. Jadi ketika itu kita jadi hanyut. Kita jadi mudah nak makan. Jadi sifat simpati, empati kita pada orang yang susah ni, ia dah ada, hilang. Sebab kita biasa senang. Cuba tengok orang yang berjaya, dah kaya, hebat. Dia dulu susah. Kan? Beza dengan orang yang lahir-lahir di atas apa? Timbunan harta yang banyak. Dia tak biasa susah. Tapi kalau dulu dia tu pernah susah, kemudian kaya, dia susah balik. Dia tahu macam mana nak handle kesusahan dia. Dia tahu macam mana susah tu. Sebab dulu dia pernah susah. Jadi ia menyeru kepada bersedap-sedap dengan segala yang harus dan yang halal. Bukan kata semua yang halal dan harus ni boleh kita nikmati. Bukan. Tapi kena hati-hati. Dan apabila badannya telah biasa dengan bersedap-sedap, tubuh kita biasa dengan sedap, senang lena. Tak biasa susah, tak biasa berpeluh. Tak biasa pegang cok cangkul. Hak dia tahu pegang apa? Pegang senduk. Abang ini senduk. Balik rumah abang ini senduk. Sila masuk dapur. Tuan-tuan ingat saya tak kena masak. Kena masak balik. Masak sama-sama kan. Nescaya ia tiada mampu meninggalkannya. Orang biasa tak sedap, tak biasa nak meninggalkan kesedapan tu sebab tak biasa susah. Dan nescaya ia bersangatan mengasihi harta. Sangat cinta pada harta benda. Takut orang ambil harta dia. Ni bimbang ni, takut. Saya pernah cerita dulu, ada seorang hamba Allah Ta'ala. Anak dia ada tapi dia tak bagi anak dia balik duduk rumah lama-lama. Sebab dia berasa anak dia macam hantu. Dia rasa anak dia nak ambil harta dia. Dia rasa anak dia nak dia mati cepat. Boleh dia fikir gitu. Bukan yang cerita tadi tu, ni cerita lain. Cerita lain. Jadi anak dia tak pergi, tak balik rumah. Sampailah dia mati. Dia mati, anak-anak tak balik. Tengok. Hina sebab apa? Sebab cinta kepada dunia. Sampai sepatutnya seorang anak ni dia cinta ke mak ayah dia. Allah Ta'ala tarik cinta itu daripada hati anak-anak. Sebab apa? Sebab ayah dia ni gila pada harta. Ni hati-hati tuan-tuan. Dan apabila ia mengasihi harta, nescaya terjadi padanya beberapa kesalahan. Sabda Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ke? Betul lah kalam Nabi Isa alaihi salam seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Zuhud. Apa kata Nabi Isa alaihi salam? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta pada dunia pala punca kepada segala kesilapan, kesalahan dan dosa. Hati-hati tuan-tuan. Kerana mula-mulanya ia menjatuhkannya kepada yang syubhat. Mula-mula kita ambil yang halal, yang harus. Ni okeylah halal yang harus, tapi kalau banyak dia akan jadi syubhat. Apa itu syubhat? Tak jelas antara halal dan haram. Itu syubhat. Bila dah jatuh semua pada perkara syubhat, maka dia akan bawa kepada perkara yang makruh. Perkara yang makruh kerap buat, konsisten kita lakukan, maka akan jatuh kepada perkara yang haram. Supaya kita tangguhkan semayang. Tangguh semayang sampai di ujung-ujung akhir waktu tu, boleh tak? Boleh, tapi hukumnya makruh. Dia buat 40 hari 40 malam, macam kambing 40 hari. Dia buat 40 hari. Orang keluar keluar 40 hari ikut tabligh. Dia buat 40 hari. Orang antara benda orang keluar 40 hari tabligh itu sebab nak jaga semayang awal waktu dah. Dia nak jaga semayang di akhir waktu.
makruh. Suatu hari terlajak masuk waktu yang kedua. Jadi haram dah? Haram lah. Itu perkara yang makruh kalau biasa kita buat akhirnya akan membawa kepada perkara yang haram. 1 minit lagi. Ketiga. 1 minit lagi sebab kena sampai 5.30 je kan. Sebab nanti sibuk depan kan. Jam. Ketiga, ia apa? Harta itu akan melalaikan daripada mengingati Allah. Harta yang banyak ni akan membuat seorang itu runsing lah. Runsing. Macam di kampung saya tu, Pak Mat tu. Pak Mat mana tak khabar? Pak Mat mana? Pak Mat tu, anak dia dapat orang Johor. Suami dia dapat orang Johor. Tak pergi. Sebab apa? Sayang ke lembu. Sayang ke lembu. Anak nikah ni. Ayah kita pergi Johor, Batu Pahat. Pergi Batu Pahat. Sambut menantu. Tak pergi. Nanti lembu siapa nak jaga? Dia sayang lembu lagi pada anak dia. Ini realiti tuan-tuan. Realiti. Saya tak tahulah sini ada tak penyakit tu. Di kampung saya ramai penyakit gitu. Penyakit sayang lembu. Kerana berhimpunan di dalam hatinya perkara-perkara berikut. Apa dia? Perbantahan umpamanya dengan kuli. Nak balah dengan kuli dia. Bila dia jadi lupa pada Allah Ta'ala, dia pandang hina ke orang. Nak balah semua dengan kuli, dengan pekerja dia. Perhitungan umpama dengan rakan kongsi. Dengan rakan kongsi pun mudah nak balah, bergaduh. Salah sikit je. Tak kena ni. Macam cerita Perambi. Satu untuk aku, satu untukmu. Dia ambil 2 untuk aku, 1 untukmu. Tak kena dah. Tak kena. Mu 2 tu, aku 1. Balah. Berkira-kira. Berkira-kira. Sangat dengan share rakan kongsi. Segala fikiran pada menghasilkannya, pada permulaannya, pada menambahkan harta itu, kemudiannya pada memeliharanya, kemudian pada mengeluarkannya. Nanti kita hurailah. Dah 5.30 ni habis waktu. Saya tinggalkan tuan-tuan satu sabda Nabi SAW sebagai penutup tazkirah ataupun kuliah ini dengan kata-kata Nabi, man tarakal libas wa huwa yaqdiru alaihi tawadu'an lillahi tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan, tak mengambil, tak membeli al-libas, pakaian. Wa huwa yaqdiru, dia tengok pakaian comel kan. Dia mampu beli. Dia tengok, sedap ni makanan ni dekat bazar. Bazar mana sedap sekali kat Muar? Orang kata Sungai Abung. Sedap ni ayam golek ni, ayam golek dalam pasu. Itu. Dia mampu beli. Wa huwa yaqdiru alaihi, tapi dia tak ambil, dia tak beli. Sebagai apa? Tawadu'an. Berasa tawaduk, rendah diri, hina pada Allah tabaraka wa ta'ala. Nescaya Nabi kata, da'ahu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala akan panggil dia, seru dia, hei si fulan bin si fulan. Bila? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala ru'usil khalaiq, di hadapan semua makhluk. Tuhan panggil. Macam anak kita ataupun kita masa belajar dulu kan, dipersilakan anugerah. Bangga. Mak ayah tu meleleh air mata. Kat belakang, anak aku dapat anugerah best student. Itu dunia. Ini dunia berapa kerat Kalau Mahan 800 belajar, lepas tu mak dengan mak ayah, berapa kerat dia. Ini seluruh manusia daripada Nabi Adam hinggalah manusia yang terakhir. Manusia yang mana Allah Ta'ala muliakan dia dengan dia meninggalkan, dia tak beli, dia tak ambil, sedangkan dia mampu. Maka Allah Ta'ala panggil dia, mari. Datang ke depan, ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirhu. Kemudian Allah Ta'ala umumkan kepada semua makhluk bahawa dia boleh memilih mana-mana pakaian yang paling berharga pada hari kiamat di dalam syurga. Allahu Akbar. Wallahu Ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sikit sebanyak pada petang ni apa benda yang kita dengar ni kita jadikan azimat dan menjadi satu kekuatan untuk kita terus kekal
melakukan ketaatan kepada Allah, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anshurna syu'urul mahabbati bainana warbit qulubana bil karamah wa ahsin akhlaqana bin nuri wal hidayah wa thabbit qulubana bi kulli ri'ayah. Allahumma rizqna mutaba'atan nabiyyin waj'alna minas sajidin wajhikal karim. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haffifna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah waghfir lana warhamna wa liwalidina wa liman ahabbana wa ahsana ilaina wa liman kana haqqun alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak makan dulu. Bagi makan ni. Sama bos. Bagi